Baik, dari Terengganu kita akan ke satu lagi negeri pantai timur iaitu Kelantan, dan Fandi Muhammad, wakil kami di sana, ada perkembangan yang mahu dikongsikan. Fandi, boleh teruskan. Baik, terima kasih Hafizi. Bila sebut banjir, sudah pasti Terengganu akan bermula dengan situasi yang parah di mana jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara telah pun mencapai ataupun melepasi angka 1,000 orang yang telah pun dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Namun di Kelantan ini, daerah yang bersempadan dengan Terengganu iaitu Pasir Putih mulai ataupun merupakan daerah yang mula-mula dilanda banjir seperti mana yang berlaku pada banjir gelombang pertama November dan juga Disember tahun lepas. Namun saya berkesempatan masuk ke kampung Batu Hitam ini, di mana kampung ini semalam tidak boleh dilalui, dan di mana air sungai bersebelahan, sungai dipanggil Sungai Batu Hitam, telah pun melimpah secara mendadak dan mulai naik sekitar jam 8 pagi pada hari Rabu, menyebabkan lebih 300 penduduk di beberapa kampung di kawasan Pasir Putih ini terpaksa berlindung di pusat pemindahan sementara. Yang setakat ini dua pusat pemindahan sementara dibuka yang menempatkan lebih 119 orang keluarga, membabitkan 350 orang mangsa banjir yang hanya dari daerah Pasir Putih. Namun apabila saya menemui beberapa penduduk di kawasan Batu Hitam ini, mereka menyifatkan gelombang ataupun gelombang pertama pada tahun 2024 ini adalah suatu keadaan yang agak luar biasa, di mana peningkatan air yang begitu mendadak, tidak sampai ataupun kurang daripada 2 jam, air telah pun melimpahi kawasan kampung ini dan telah pun memasuki kawasan perumahan. Dan saya juga berkesempatan menemui salah seorang mudir sekolah pondok yang berkebetulan menjalankan aktiviti bersama anak murid mereka, memindahkan ataupun melihat perkakas sekolah ataupun perkakas pusat tahfiz mereka yang telah pun ditenggelami air. Jadi berkata, kita dengarkan apa yang diluahkan oleh Ustaz Pondok Ribat itu. Pagi kemarin. Pagi kemarin itu start naik itu pagi dari pukul 8 tu tak boleh jalan lagi. Lebih kurang sejam dua lepas tu lah. Cepat naik. Cepat naik. Sungai ni Sungai Batita. Boleh katakan lerah jugalah. Air naik tu cepat dari pukul sebelum Zuhur tu, setengah-setengah rumah naik atas rumah dah. Macam kawasan dalam Boyo apa semua ni. Tu awal-awal lagi. Alhamdulillah dah pindah berlaku lah. Tengah tu dah air naik atas rumah dah baru pindah. Rasanya tak ada pasal start hujan malam tu, hujan lebat malam tu biasanya orang sini dia standby dah, dia buat naik letak tepi-tepi jalan, tempat-tempat tinggi dah. Naik juga tapi tak seteruk ni lah. Tahun ni belum dapat teruk sekali. Kemarin lah, banjir kemarin lah. Sampai naik atas rumah atas sikit pada buku lali lah. Kalau rumah-rumah tepi ikut luar lah. Kalau rumah sini dalam Boyo apa semua ni teruk lagi, dalam lagi. Ni pusat apa? Pasti Nur Iman. Betul lah anak belajar sini. Adalah bahasa sikit-sikit akak sana ni nak Wi-Fi. Hafizi, saya memanjat kesyukuran kerana penduduk di Kampung Darat Buaya dan juga Kampung Batu Hitam ini tidak terperangkap dan mereka orang kata sempat untuk keluar dan berpindah ke pusat pemindahan yang telah pun diwartakan. Walaupun sebahagian mereka berpindah sendiri, ada sebahagian yang dibantu ataupun dibawa keluar oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Pasir Putih, namun keseluruhannya mereka berada dalam keadaan selamat. Ini gelombang pertama pada tahun 2024 yang berlaku di daerah Pasir Putih. Gelombang pertama pada tahun lepas bermula bulan November juga berlaku di daerah Pasir Putih, yang mana kita melihat jika sekiranya cuaca seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi pada hari ini, sepanjang hari dijangkakan akan hujan sepanjang hari di keseluruhan tempat di negeri Kelantan ini. Sekiranya ramalan ini benar, maka penduduk yang berada berhampiran sungai seperti daerah yang bersempadan dengan Pasir Putih seperti Bacuk, Macan dan sebagainya
mereka diminta berwaspada kerana berkemungkinan aliran sungai ataupun tempat-tempat yang rendah akan mulai dinaiki air sekiranya hujan turun dalam keadaan yang lebat. Dan setakat jam ini juga Hafizi, beberapa batan sungai utama di Kelantan seperti Sungai Golok di Ratau Panjang, Sungai Golok di Tumpat, Sungai Golok di Tanah Merah, Sungai Kelantan di Kuala Krai tidak menunjukkan ataupun tidak menunjukkan bacaan paras bahaya, sebaliknya berada pada bacaan normal dan bacaan paras berjaga-jaga dengan trend airnya meningkat. Namun seperti yang diperkatakan oleh rakan kita tadi, Pak Rizal, soal cuaca ini kita boleh meramalkan, namun situasi sebenarnya kita tidak dapat menjangkakan sama ada hujan turun dengan tak berhenti ataupun berlaku peningkatan air yang begitu mendadak yang mana menuntut keseluruhan penduduk yang terkena gelombang 3, gelombang kedua baru-baru ini diminta berwaspada sentiasa bersiap sedia dan berpindah jika mereka diarahkan untuk berbuat demikian, Hafizi. Okey, baik. Kita berterima kasih kepada kedua wakil Astro Awani di Pantai Timur iaitu Muhammad Muhammad dan juga Fazlizat Ali. Mereka berdua akan terus membawakan perkembangan banjir di negeri Pantai Timur itu dalam buletin Awani seterusnya dan juga di astroawan.com.